الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Ta'ala panjang umur kita dan kita sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu tentang kisah-kisah Anbiya alaihimussalatu wassalam. Kita masih di peringkat awal perbincangan kitab kita, iaitu tentang penciptaan jin dan syaitan. Kita telah sampai kepada satu hadis daripada Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallu walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk dia disembah oleh orang-orang solat. Jadi kalau seorang tu dia solat 5 waktu, dia jaga solat, maka syaitan tidak akan berupaya menggoda untuk mereka menyembah syaitan. Walakin, tetapi syaitan boleh fit tahrish bainahu. Syaitan boleh mencetuskan perbalahan, pertikaian di antara orang-orang solat. Jadi daripada sini kita dapat faham, walaupun seorang itu dia jaga semaya, dia melazimi rumah Allah, tapi syaitan masih berupaya untuk mencetuskan perbalahan di antara orang-orang ahlus solat. Kalau kita tak set-set tu lebah lah. Kalau jenis orang pergi masjid, jadi AJK masjid, melazimi rumah Allah, maka kita panggil puak-puak tu lebah, puak-puak ustaz ataupun ahlul masjid. Jadi orang macam ni pun masih terdedah kepada perbalahan. Kenapa? Karena Nabi beritahu kepada kita supaya kita berhati-hati dalam percakapan kita, dalam tindakan kita, supaya syaitan ini tidak membawa perbalahan, cetuskan perbalahan di antara kita. Dan salah satu kerja syaitan ialah sebagaimana Allah sebut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Salah satu kerja syaitan ialah mereka itu memisahkan, mencetuskan perbalahan antara suami dan isteri sehingga sampai kepada peringkat penceraian. Jadi kerja siapa ni? Syaitan. Syaitan hak kita tak nampak, yang Allah Ta'ala cipta ni. Dan perpisahan suami isteri ni kadang-kadang ada unsur sihir. Yakni anna sihra al-multaqi anis syaitan. Iaitu salah satu kekuatan sihir. Sihir ni apa? Sihir ni bacaan jampi-jampi yang memuja nama-nama jin. Kadang-kadang nama jin ni dia guna dengan nama Arab. Jadi orang-orang yang tak belajar agama secara betul, maka dia mudah terjebak.
Dengan sebutan bahasa Arab tu. Di antara seruan kepada nama jin yang paling masyhur, nama dia adalah Abul Qurdus. Abul Qurdus. Kalau tuan-tuan jumpa dalam jampi-jampi nama Abul Qurdus, inilah nama dia ni paling power di kalangan jin. Kenapa? Karena Abul Qurdus ialah gelaran kepada iblis. Gelaran kepada Azazil yang telah menderhaka kepada Allah, dan Azazil, pada Azazil inilah keluar keturunan iblis di atas muka bumi. Jadi iblis ni dia akan campur sihir, yang sihir ini terbit daripada syaitan dari kalangan manusia dan jin. Yatawassalu bihi, dan tujuan dia ialah at-tafriqah bainal muta'alifin, iaitu memecahkan kasih sayang antara dua orang yang berkasih sayang, iaitu suami isteri, dan mereka akan campurkan perasaan kebencian. Suami tengok ke bini jadi huduh, bini tengok ke tok laki jadi huduh. Sebelum ni comel, kata comel awak, macam mana boleh nikah? Berarti kalau suami tengok ke isteri nampak comel, isteri tengok ke suami nampak comel, menjadikan mereka berkahwin dan menerima segala kelemahan masing-masing. Tapi tiba satu masa, kemungkinan dengan kedengkian orang, maka dia akan membaca jampi-jampi, dan jampi ini dibawa oleh jin-jin kafir, dan kerja dia ialah memisahkan suami isteri, memecahkan kasih sayang yang sudah wujud antara suami isteri. Ini salah satu kerja syaitan. Tuan-tuan. Jadi biar kita khabar, kita hidup dengan makhluk yang kita tak nampak. Kita hidup hari-hari ni ada makhluk yang kita tak nampak. Satu malaikat, yang kedua syaitan. Cuma kaedah dia, kalau seseorang dikerumuni oleh malaikat, syaitan tak boleh pergi dekat. Iblis tak boleh pergi dekat. Tapi kalau seseorang tu malaikat tak ada dekat dia, maka dia dikerumuni oleh jin-jin kafir daripada kalangan syaitan yang menyesatkan dia dan mencetuskan perbalahan dalam rumah tangga. Itu satu dia kerja syaitan, di samping dia mencetuskan perbalahan kepada orang-orang yang solat, kepada orang mayat, dia akan cetuskan perbalahan di antara ahlus solat, sehingga satu masjid pun kemungkinan boleh tak bertegur siapa, mari sembahyang, tapi seorang duduk jero tu, seorang duduk jero ni. Kenapa? Karena itu Rasulullah beritahu. Dan syaitan berupaya mencetuskan perbalahan di kalangan ahlus solat. Kemudian wa qad anzalallah, kerana itulah Allah menurunkan dua surah. Dua surah. Sebenarnya kalau kita baca semua, maka kita akan selamat. Dua surah ni mudah ya. Tapi oleh kerana kita tidak cana lah mana. Dan ulama-ulama tua kita, orang tua dulu, tok guru dulu, dia lepas maya dia akan baca ni. Dia baca 3 surah. Dan 2 surah ni termasuk dalam rangkaian wirid selepas solat. 2 ni. Pertama, surah Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Karena itulah Allah telah menurunkan 2 surah Al-Mu'awwizatain. 2 surah yang mana surah ini, 2 surah ini khas, dikhususkan minta berlindung daripada godaan iblis dan godaan syaitan dan segala jenis keburukan
Segala benda-benda buruk yang dibawa oleh jin-jin kafir yang kita tak nampak. Kalau kita nampak mudah, senang. Kita katok. Kita sedia toko besar tu, kau atas kepala kan. Tapi tak nampak masalahnya. Dia duduk tepi kita. Kita tak nampak. Dan jin-jin kafir ni, dia sentiasa bersama. Kalau kita bersama dengan dia sudah semati dah dengan kita. Kita gimana pun, dia akan bersama dengan kita. Bersama dengan kita. Kita pergi Mekah. Dia pergi Mekah sekali. Cuma payah tiket kita. Dia tak. Dia tak payah tiket. Tapi dia ada duduk tepi kita. Dia ada duduk tepi kita. Jangan kita pergi Mekah, kita kata, jin tak boleh masuk Mekah. Apa tak boleh masuk? Dia Mekah ni dulu dirosakkan oleh syaitan dan iblis sehingga Mekah jadi tempat syirik. 360 patung ada. Makhluk apa yang menggoda manusia sehingga manusia mensyirikkan Allah di kota Mekah. Pokok jin kafir ni. Jadi dia akan pergi sekali dengan kita di mana saja kita berada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca dua-dua surah ni. Pertama, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dalam riwayat sahih Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dami." Sesungguhnya syaitan berlari-lari dalam tubuh anak Adam. Berlari-lari ni tempat laluan darah. Tempat laluan darah. Mana tempat laluan darah? Dalam orang kita ni. Orang ni nampak besar ni kan? Dalam orang besar ni ada ribu-ribu pembuluh darah. Pembuluh darah hak kecil tu. Pembuluh darah hak merah. Hak kecil itulah jalan syaitan berlari-lari dalam tubuh. Berarti dia boleh kecil tubuh dia dan masuk ke dalam saluran darah. Terutama orang yang sumber rezeki dia haram. Sumber rezeki dia haram. Dia buat beli beras pada harta haram. Buat beli air pada harta haram. Kemudian dia pun makan. Jadi makanan yang dia makan bertukar menjadi darah. Darah-darah kotor. Dan syaitan berkerumun dalam darah dia. Syaitan berkerumun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu mana tempat syaitan ini, jin-jin kafir ini duduk di dalam saluran darah kita dan dia berlari-lari. Masuk keluar dalam saluran darah, pergi ke jantung, pergi ke hati kita dan dia tengok denyutan hati. Tengok perhati denyutan hati. Denyutan hati tu ingat ke Allah ke atau ingat ke dunia? Semua dia tahu. Dia tahu. Dia tunggu tengok denyutan hati kita. Tak ada ingat ke Allah. Sehari ni duduk ingat bola. Sehari ni duduk ingat ke perempuan. Sehari ni duduk ingat ke kerja dia je. Jadi dia tahu dah hati tu. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita sentiasa baca dua surah ni. Terutama lepas solat. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan hai Muhammad, aku minta berlindung dengan Rabb, dengan penjaga manusia. Allah. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas. Tengok. Pertama Allah sebut sifat dia Rabb, penjaga. Kedua, maliki, yang memiliki manusia. Ketiga, ilahin nas, Tuhan yang dipuja oleh manusia. Min syarril waswasil khannas, daripada keburukan rasukan khannas. Jadi khannas ni siapa dia khannas ni? Jumhur ulama mengatakan khannas
adalah anak lelaki iblis, anak lelaki Azazil. Jadi Azazil dia turun bersama dengan Nabi Adam. Allah sedia lalu ke dia Arash, pusat pemerintah. Kemudian Allah sedia isteri untuk keluarkan zuriat. Jadi daripada dia turun tu bi anak siapa lagi? Nabi Adam mati dah. Nabi Adam Allah Taala mati ketika usia 1000 tahun. Azazil tu bi anak lagi lah ni. Maka anak lelaki Azazil nama dia Khannas. Dan dia, kekuatan dia, Allah bui dia boleh masuk dalam saluran darah manusia dan tidur di bawah rongga dada. Tidur bawah rongga dada. Berarti tempat jantung hati kita tu, tempat dia tidur. Bapa? Sebab dia nak masukkan supaya hati kita cenderung ke syirik. Goda supaya terlibat dengan dosa besar. Khanah ni. Jadi apabila kita baca surah ni, kita minta berlindung dengan nama Allah, minta berlindung dengan Rabb, Allah yang Maha Penjaga. Kemudian Allah yang punya sifat memiliki manusia. Kemudian minta berlindung dengan Allah yang disembah, Ilahin Nas. 3 sifat ni, min syarril waswasil khannas, daripada seburuk-buruk rasukan khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia merasuk dalam dada manusia. Merasuk dalam dada. Pak kita nak bunuh mana dia? Duduk dalam dada kita. Kalau kita bunuh dia, mati kan kita lah. Mati ke dada kena jatuh kan mati tu kan. Minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Jadi salah satu kerja syaitan ialah gapo? Membawa sihir untuk memisahkan antara suami dan isteri. Tapi sihir ini, sihir sama ada sihir itu yang dilakukan oleh Tok Gomo ataupun yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama batil. Seperti Tok Cak. Ni kuat ni. Dia masih. Bapa? Sebab mereka berhubung dengan jin-jin kafir. Tutup bomo. Apabila dia sampai kepada manusia, jadi atau tidak? Kalau Allah Ta'ala bui jadi, dia akan jadi. Sebab sihir ni ilmu yang benar. Benar berlaku, tapi haram, kufur. Siapa dia buat sihir, kufur. Jadi kufur, terkeluar, murtad daripada agama. Tapi dia berlaku. Dia akan berlaku. Saya ada beli kitab tentang sihir ni. Lebih kurang ada dekat 15 butir. Kitab kaitan dengan jin dan sihir. Pertama sihir ni, dia ada kaitan dengan sihir pangkal otak. Otak kita ni, dia menjadikan seorang itu jadi fikiran dia jadi kosong. Contohnya, ada sains saya duduk Mesir dulu. Dia bawa duit. Duit itu dia letak dalam beg. Hak dia pegang. Mari arak, dia pun buh. Dia pun jadi kosong. Arak tak ambil beg dia. Dia tengok, bapa, arak ambil beg aku, bapa. Dia otak dia tak boleh nak mikir. Setelah arak tu pergi, bawa pergi duit dia, setelah hilang dari pandangnya mata, baru khabar. Wah, curi dah. Baru khabar. Berarti dia telah dilalikan pemikiran dia dengan mengguna ilmu sihir. Satu, dia panggil sihir pangkal otak. Kedua, sihir mata. Saharu ayunan nas. Ahli sihir ada kata 60,000 ahli sihir. Hak Firaun kupu. Setiap sore campur 2 tali. Dia pun campur tali. Tali itu gerak jadi macam ular. Adakah tali bertukar menjadi ular? Tak.
Tali tidak bertukar menjadi ular. Dia sihir anak mata. Anak mata kita menjadikan nampak seperti ular, tali tetap tali. Apabila Nabi Musa campur tongkat dia telah habis. 60,000 kali 2 berarti 120,000. Dia telah habis. Jadi ahli sihir dia tahu seni sihir. Sebab dia belajar ilmu seni sihir. Jadi ahli sihir kata, ni bukan sihir ni. Tongkat Musa ni bukan sihir. Kalau sihir kami tahu. Ini bukan sihir. Pasal jadu. Lalu mereka sujud. Mereka kata, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Hari ini kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Bapa, sebab dia tengok sendiri, ulai tongkat itu betul-betul bertukar menjadi ular, sedangkan tali hak dia campur tidak bertukar menjadi ular. Cuma dia tukar anak mata orang yang melihat. Saharu ayunan nas. Jadi mereka sihir anak mata. Dua. Yang ketiga, sihir perasaan. Sihir perasaan ni duduk dalam ilmu penunduk dan ilmu pengasih. Nabi kata, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi mentera, ilmu pengasih, ilmu penunduk. Ada nih pengasih dan penunduk. Dia akan baca jampi dan menyeru nama-nama jin, lalu jin akan datang dan cuba rubah perasaan. Jadi apabila terkena sihir, daripada benci dia jadi sayang, daripada sayang dia jadi benci, dan benci pula berlebih-lebihan, sayang pula berlebih-lebihan. Maka ini ada tanda unsur disihir. Lepas tu lagu mana kita nak lawan dia? Nak lawan dia dengan Quran, dengan ayat Quran. Dan Allah turunkan rangkaian ayat-ayat Quran. Apabila dibaca, dia membatalkan sihir, menghancurkan sihir. Orang yang sudah kena sihir ini, apabila dia baca rangkaian ayat Quran dan juga doa-doa yang diajar oleh Nabi, dia menghancurkan sihir tersebut. Tak payah jumpa Tok Omar. Tapi orang Melayu kita, dia beri. Dia beri kepada Tok Omar. Lepas tu, Tok Omar tipu dia pula ya. Kadang-kadang Tok Omar tu dia main jin juga. Tok Omar tu main jin juga. Jadi Tok Omar suruh jin dia pula masuk dalam tubuh kita. Kalau jin yang ada tubik, jin Tok Omar tu pula mengganti jin-jin yang sudah keluar daripada badan manusia. Jadi ini salah satu kerja iblis dan juga syaitan, iaitu membawa sihir kepada manusia. Kemudian daripada Imam Ahmad radhiyallahu anhu, aku dengar Aba Taimah menceritakan orang yang naik untuk bersama Nabi. Qal asara bin Nabi himarahu. Di depan Nabi, seekor himar telah tepi. Himar Himar ni binatang antara kuda dengan borol. Dia kecil daripada kuda. Kita tak ada, negara kita tak ada himar. Kalau negara Arab banyak, di India banyak, Pakistan banyak. Himar ni. Himar ni binatang yang kita kira agak bodoh lah. Fakultu, lalu aku kata ke Nabi, nafsu syaitan. Ni nafah syaitan. Nafah syaitan ni, himar ni, tepik ni ialah nafah syaitan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, la taqul, jangan kamu kata gitu. Jangan kamu kata nafah syaitan. Fa innaka idza qulta,
Sesungguhnya kamu apabila kamu kata nafsu syaitan ta'azama, apabila kamu kata ini adalah nafas syaitan, kamu membesarkan dia. Waqul waqal, dan Nabi bersabda biquwwati sur'atahu, maka dia akan kuat, meronta-ronta, dia akan kuat, lagi kuat, dia tepi. Jadi kalau seorang kena rasuk, kita kata jin ni lagi kuat, dia akan tepi. Apa? Seseolah kita mengakui dia. Seseolah kita mengakui dia. Nabi baca, wa iza qulta, apabila kamu kata lagu ni, bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Kalau tuan nak ubat orang, di lingo dia, orang tepi, orang meronta-ronta ni, di lingo dia, kita pun tiup dalam lingo. Bismillah arkika, dengan nama Allah aku akan jampi kamu. Dengan nama Allah, bismillah, kamu dia hembuh masuk dalam lingo. Kalau kamu kata gini, kata Nabi, tasaghara, jin tersebut akan jadi kecil. Jin itu akan jadi kecil hatta yasiru, sehingga dia jadi misla zubab, menjadi seperti seekor lalat. Kau kecil. Tapi kalau kita duduk memang jin, kok ni, kok mak kata jin, kok Allah kata jin, kok Yeh kata jin, semua orang kata jin, kau kuat dia tepi, kau besar dia. Tapi apabila kita sebut nama Allah, maka dia akan bertambah kecil. Apatah lagi kalau kita baca ayat-ayat Quran yang Nabi ajar ke kita untuk melawan rasukan jin-jin ataupun rasukan jin-jin kafir. Jadi orang Melayu kita ni kalau suruh baca diri, dia akan jawab kan? Lama mari rumah saya kan. Ada macam-macam penyakit. Mari. Saya kata, kalau boleh baca diri. Kalau kita nak suruh ustaz lah. Jadi malah. Sepatutnya apabila kita dah kena rasukan jin, kita lah sepatut kena baca. Pagi petang. Doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz ni cari doa, kumpul doa-doa ayat Quran, suruh pesakit itu baca pagi petang. Dia kena istiqamah baca untuk lawan jin-jin kafir yang membawa sihir kepada seseorang manusia. Patut kena sekali baca. Tidak. Kadang-kadang kena perlu 40 hari. Kena istiqamah baca untuk lawan rasukan jin. Sebagaimana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza kana fil masjid, seseorang kamu apabila duduk dalam masjid. Semua kita lah ni. Kita duduk dalam masjid, kita pun niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid billahi ta'ala. Kita duduk cakap dalam masjid. Terkadang rumah dia tak cari mana. Apabila kita masuk dalam masjid, ja'a syaitan, lalu datanglah syaitan. Syaitan kita lah. Syaitan saya ada syaitan saya. Lala ada syaitan dia. Lala kita. Setiap orang ada syaitan. Nabi Muhammad tu ada syaitan. Nabi Muhammad, Iblis telah lantik seekor syaitan untuk kawal Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kata, syaitan aku telah memeluk Islam. Syaitan Nabi Muhammad telah memeluk Islam. Jadi syaitan kita ni,
Iblis telah lantik setiap yang beranak. Setiap bayi yang baru dilahirkan, kita boleh cucu kan? Kita tidak khabar. Iblis dah musyawarah dah. Iblis besar no? Duduk di tengah lautan no? Duduk di atas aras, pusat pemerintah dia telah lantik dah seekor syaitan untuk kawal budak ni daripada dia hidup sampai dia mati. Kawal dia. Berarti setiap orang ada syaitan masing-masing. Saya ada syaitan saya. Jadi Nabi kata, apabila kamu duduk dalam masjid, akan datang syaitan kamu. Dia duduk dekat kamu. Faya isa bihi, dan dia mengasingkan diri, duduk jauh sikit. Dia mengasingkan diri, syaitan ni, daripada tuan dia, kama ya'isar rajul bidabatihi, sebagaimana seseorang duduk jauh sikit daripada binatang dia. Kalau kita bawa kambing, jadi apabila kita tambak kambing, kita duduk jauh daripada kambing kita. Dia duduk perhati. Jadi syaitan boleh kata, apabila kita mari masjid, syaitan dia mari sekali. Tapi dia duduk perhati jauh-jauh. Dia duduk perhati jauh-jauh. Fa iza sakana lahu zanaqahu au aljamahu. Apabila telah tenang, dia tengok apabila kita ni mari masjid dan kita pun mulai lara. Duduk dalam masjid kita pun buka WhatsApp ya, duduk main WhatsApp. Orang duduk kuliah, kita duduk WhatsApp. Lalu dia akan kerumun kepada orang tersebut sehingga dia lalaikan dengan kelalaian kita dan dia tidak akan dapat ambil manfaat daripada rahmat rumah Allah. Sehingga maya sunat pun dah. Mari dah duduk masjid, sandar dinding, waktu bik telefon, kadang-kadang dalam masjid dia tengok orang Tino belanja. Dalam telefon, apa? Sebab iblis. Jadi apabila syaitan duduk jauh, dia tengok kawan ni sudah syok dah, dia berau kerumun lalu. Sehingga seseorang itu tenggelam dengan perkara yang dia buat dalam masjid, dan apabila dia balik, kosong. Tak boleh ke apa satu. Bapa? Sebab dia tidak tahu bahawasanya syaitan mari sekalinya dia di masjid. Bukan mentah masuk masjid lah. Syaitan kata, tak lagi ni masjid ni, set-set wali ni. Panah ke tak. Dia mari duduk sekali, cuma dia duduk perhati kita. Kalau kita semayang, maka dia cuba supaya lalaikan kita daripada salat. Dan kalau kita baca Quran, dia akan ingatkan kita kepada perkara dunia supaya kita berhenti baca-baca Quran. Dan kalau kita dengar kuliah, dia akan suruh kita buka WhatsApp, lalu kita duduk cawa ke WhatsApp kita sehingga hilang apa yang kita dengar daripada ustaz atau mana-mana orang yang memberi kuliah. Jadi kita kena hati-hati ya. Kita hidup bersama makhluk yang kita tak nampak. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, hadis Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu haqqun, penyakit ain adalah benar. Penyakit ain. Ini satu istilah yang orang Melayu kita tidak berapa tahu. Penyakit ain. Juga kaitan dengan syaitan. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain ini terbit keluar daripada mata pedengki. Mata orang dengki. Terbit daripada mata dia satu aura penyakit yang boleh mematikan. Boleh mati. Contohnya gini. Kita beli kereta baru. Toyota Corolla Cross. Baru beli 120,000 lebih. Kita bawa hari masjid. Saya kita pun tengok kereta kita dengan penuh kedengkian.
Dia pandai tu. Dia pandai ke kereta, dia pandang ke muka kita. Daripada mata, dengki dia tu tubik satu aurat nyakit. Nabi kata, al-ainu haqqun. Penyakit ain, penyakit yang keluar daripada mata pedengki adalah benar. Wa yahduruha syaitan. Dan penyakit itu dibawa oleh syaitan. Wa hasada ibnu Adam. Dan dia telah berdengki dengan anak Adam. Jadi tubik penyakit itu daripada mata pedengki, kemudian syaitan pun sambar, kemudian bawa masuk ke dalam tubuh kita, menjadikan kita boleh jatuh pensel dan boleh menyebabkan kematian. Orang Melayu kita panggil kena lintas. Kena lintas ni maksudnya segar-segar jatuh pensel. Sebenarnya dia ada kaitan dengan penyakit ain. Jadi penyakit ain ni siapa dia bawa? Syaitan yang bawa, yang keluar daripada mata pedengki. Jadi mata pedengki mungkin adik-beradik kita, mungkin mak dara kita, mungkin bini kita. Biasanya dengki ni dia mari daripada orang yang kita kenal. Kalau orang kita tak kenal, kita duduk dengki dengan saya kita beli kereta baru. Toke kereta nak ada sebutir kedah kereta dia. Pak kita ada dengki? Tak ada. Kita tak ada dengki dengan dia sebab kita tak kenal dia. Tapi biasa dengki ialah datang daripada orang yang kenal kita. Jadi kita kena hati-hati Kena hati-hati dan ada doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melawan segala penyakit yang keluar daripada syaitan untuk menyusahkan kehidupan manusia di dunia. Itu di antara perkara yang diberitahu oleh Nabi tentang syaitan yang dicipta oleh Allah dan dia tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Mata manusia tak boleh tengok. Tetapi dia wujud dalam kehidupan kita dan dia ada duduk bersama kita dan dia ada ketika kita salat, ketika kita duduk dalam masjid, ketika kita balik rumah kita, dia bersama kita. Kadang-kadang dia makan sekali dengan kita dan dia juga tidur bersama dengan kita. Jadi orang yang mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan dia, membaca doa-doa yang diajar oleh Rasulullah, maka dia akan lari. Sebab doa yang diajar oleh Nabi, doa makan, doa tidur, doa masuk masjid, semua alat-alat yang digunakan untuk supaya menjauhkan syayatinul ins, syaitan-syaitan manusia dan jin daripada mendekati manusia. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik hidayah supaya kita sama-sama berhati-hati dalam kehidupan yang sementara ini, kerana kita ada makhluk yang kita tidak nampak yang ada bersama kita di setiap tempat yang kita pergi, dan dia akan ambil kesempatan untuk merosakkan kita. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa bainana syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.